Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tak? Alhamdulillah. Baik, malam ni kita baca kitab kita Sirah Rahiqul Makhtum. Kita berhenti di mana ni, Imam? Masa dan tahap dakwah. Ataupun saya masa dan tahap dakwah. Jadi yakni masa dan tahap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia ada masa lah, tadarruj. Kerana kita itu makhluk, jadi dia ada proses. Benda dia tak terus. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau Allah Ta'ala mengkehendaki, la amana man fil ardi, semua yang ada di bumi ni semua beriman sekelip mata kalau Allah Ta'ala kehendaki. Tapi kita manusia, Allah jadikan kita ni makhluk yang ada pilihan. Jadi kita boleh pilih untuk kufur, untuk jadi jahat, ataupun jadi baik. Dan kita dipertanggungjawabkan di atas pilihan kita. Jadi Nabi SAW sebagai manusia, dan ada proses. Nabi berdakwah melalui proses dia. Itu dunia, tuan-tuan. Hukum kita panggil hukum sebab lah. Macam orang kalau nak dapat anak, dia kena kahwin. Orang kalau nak kenyang, dia kena makan. Orang kalau nak hilang dahaga, dia kena minum. Allah jadikan hukum sebab. Tapi pada malaikat tak ada. Malaikat kalau lapar, mana ada lapar? Malaikat mana ada dahaga? Kita kalau nak hilang mengantuk, tidur. Malaikat mana ada mengantuk? Tidur pun tak ada. Jadi kita manusia memang begitu. Kita ada sebab, kita ada proses dia. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan semua beriman, boleh sekelip mata. Tapi telah menjadi ketetapan Allah, Allah jadikan manusia ni special, makhluk yang ada pilihan, yang diberi akal dan ada pilihan. Dia ada kebebasan. Sebab tu ketika Nabi SAW kecewa, sedih, kerana banyak pemimpin Quraisy yang tolak dakwah Nabi. Maka Allah Ta'ala menegur Nabi SAW. Kata Allah, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir-hampirlah boleh jadi engkau membinasakan diri engkau kerana mereka tak beriman. Kesedihan kamu. Jadi Nabi bila orang kafir tak beriman, Nabi sedih. Jadi Allah Ta'ala sebut boleh jadi kesedihan itu membunuh diri kau, merosakkan diri kau. Allah yakunu mu'minin, sebab mereka tak beriman. Ayat ni hebat, tuan-tuan. Menunjukkan Allah Ta'ala bagi tahu dah, kita punya emosi ni boleh mempengaruhi kesihatan kita. Kalau kita selalu emosi, tuan-tuan, stres, selalu bersangka buruk, dia senang kena penyakit, tuan-tuan. Dia memang ada kaitan antara emosi kita dan kesihatan. Sebab tu ada orang stres dan dia mati. Ada. Dulu di Terengganu kan, ada orang dia nak jadi, dia lelaki, tukar operate jadi perempuan lah. Nak tukar kad penalan, buah perempuan, bukan lelaki. Tak diluluskan, maka dia stres dan dia mati. Dia bukan bunuh diri, dia mati kerana stres. Dan Quran pun sebut. Malah orang kalau ada kanser, kalau dia tak bersikap positif, dia negatif je, negatif, dia duduk merungut, dia duduk merungut, cakap macam-macam. Kanser itu makin merebak lagi. Dia jadi lagi ganas lagi. Sebab tu kena positif. Dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut satu benda yang kita tak fikir lagi. Sekarang sains buktikan kesihatan mental mempengaruhi
kesihatan fizikal kita. Ada jiran saya dulu, dia nak operate jantung. Bila sampai di bilik bedah, dia duk takut. Dia duk terbayang doktor belah jantung dia, buka jantung dia. Dia sangat takut. Emosi dia takut. Jadi misi doktor pesan, kata jangan takut pakcik, jangan takut. Tapi dia takut sangat. Takut, tak tahu nak cakap lah, takut. Dan dia mati, tuan-tuan. Tak ada operate, dia mati lah. Jiran sebelah rumah tu, tak ada operate. Dia sebabkan dia takut sangat tu, emosi tu, dia takut. Dia mati pasal takut. Sebab tu Quran sebut dalam ayat yang lain, qul mutu bi ghaizikum, matilah kamu kerana marah kamu. Maksudnya kalau kita marah sangat ke orang, kadang-kadang boleh mati perasaan. Ada satu tok ketua dia cerita kat saya, dia dulu bila dia marah ke orang ni, dia tak dapat kawal perasaan dia sampai masuk wad, darah naik, masuk kecemasan, marah sangat. Bila dia marah ke orang ni, dia apa, emosi dia tak stabil, darah naik. Jadi tuan-tuan, bila dia belajar satu benda, dia memaafkan orang. Setakat benda yang remeh-remeh kita boleh lupakan lah. Kita boleh maaf lah. Kita manusia ni tak macam komputer, tuan-tuan. Komputer senang, kita ambil file, select, delete, tuan-tuan, buang, selesai. Tapi kadang-kadang kita manusia cerita yang 10 tahun, 20 tahun, tapi luka dia masih ada dalam hati kita. Tapi belajarlah maafkan. Dia belajar maafkan orang. Bila dia belajar maafkan orang, tenang balik hati dia. Nampak? Dalam Quran sebut, emosi boleh mempengaruhi kita punya kesihatan fizikal. Jadi tuan-tuan, dalam Quran ni sebut la'allaka ba'khun nafsaka, hampir engkau merosakkan dirimu wahai Muhammad, alla yakunu mu'minin, kerana mereka tak beriman, kerana Nabi sedih. Hampir-hampir kesedihan yang melampau itu merosakkan diri Nabi, emosi itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, inna sya'nu nazzil alaihim ayatan minas sama' fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Kata Allah, kalau kami kehendaki, kami turunkan kebesaran kami daripada langit, fadhallat a'naquhum laha khadi'in, seluruh tengkok-tengkok penduduk dunia tunduk beriman. Mudah ya tuan-tuan. Buka langit nampak syurga, syurga dah ada atas, beriman habis. Buka langit nampak neraka, tuan-tuan, beriman habis. Turun Jibril alaihi salam yang sayapnya ada 600, suruh beriman habis. Allah boleh jadikan semua beriman sekelip mata. Tapi Allah Ta'ala tak jadikan begitu, kerana dah Allah jadikan manusia, Allah jadi prasarana tu dah ada untuk beriman. Betul tak? Ada akal, ada pilihan. Jadi dengan prasarana yang Allah Ta'ala bagi ni, ada telinga, ada mata untuk kita dengar dan kita menilai, sehingga kita dipertanggungjawabkan atas nikmat tu. Sebab itu tak perlu Allah buat begitu. Sebab dah ada prasarana pada manusia, dah ada kemampuan dah untuk kenal dan beriman. Boleh lah. Jadi kita nak sebut di sini kenapa ada tahap. Sedangkan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Betul tak? Tak, ni cerita manusia, tuan-tuan. Satu makhluk, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia ni lemah. Kita kalau kurung dalam kandang lembu, kita bertumbuk dengan lembu. Saya ingat lembu menang. Betul tak? Lembu menang. Panggil body builders yang badan besar pun payah nak lawan. Gorila walaupun tak pernah pergi gym, tuan-tuan, lengan gorila tu 25 kali ganda orang bina badan. Allah jadikan memang kuat. Buaya, tuan-tuan, ambil lah manusia kuat lagu mana pun, lempak lawan dengan buaya, sekali buaya ngam, habis, tuan-tuan. 1000 PSI, kita lemah. Jadi kenapa ada masa dan tahap dakwah ni? Cerita tentang manusia, yang mana manusia ni perlukan pada tahap, ada masa. Itu dia cerita dia. Baik. Kemudian qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang, kita dapat membahagikan masa dakwah Nabi SAW kepada dua tahap, di mana ia berbeza antara satu dengan yang lain. Nampak, dia ada dua tahap, dia ada perancangan, tuan-tuan, bukan sembrono, tuan-tuan. Kita buat benda elok ke tak elok, dia ada perancangan, dia tak boleh sembrono. Sebab tu kita diberikan akal dan kita dipertanggungjawabkan oleh akal ni. Kenapa kita tak fikir? Kenapa kita tak merancang? Akal kita ada. Ketika di Mekah selama 13 tahun. Mekah lain, Mekah 13 tahun. Yang kedua ketika di Madinah selama kira-kira 10 tahun. Di Madinah lebih kurang 10 tahun lah.
Jadi wahyu turun selama 23 tahun kan. Ataupun kalau detailnya wahyu turun adalah 22 bulan 2 bulan 22 hari. Tapi disebabkan lebih pada 22 tahun 22 tahun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tapi disebabkan lebih 22 tahun tu kita genap jadi 23 tahun lah. Baik. Setiap masa memiliki tahap tersendiri dengan pengurusannya. Ia berbeza dengan yang lain jika kita meneliti bagai unsur yang minta dakwah itu secara terperinci. Jadi lain-lain tuan-tuan. Masa di Mekah lain dakwah dia, masa di Madinah lain cara dia. Masa di Madinah contohnya, di Mekah tak diizinkan perang. Ada sebab dia. Di Madinah baru diizinkan perang, disyariatkan perang. Ketika mana duduk di Mekah tak disyariatkan puasa. Puasa mana ada di Mekah? Selama 13 tahun ni tak diwajibkan puasa. Cuma ada ulama kata 10 Muharram wajib. Ada pembahasan ulama lah. Itulah puasa yang pertama wajib, 10 Muharram. Sembahyang 2 waktu je. Tidak ada sembahyang 5 waktu. Sembahyang waktu tidak ada di Mekah. Dia ujung-ujung nak apa? Nak hijrah lah. Sembahyang 2 waktu je. Baik. Madinah macam-macam ada. Bab hudud, betul tak? Bab hudud, bab qisas, bab ta'zir dah ada negara. Kemudian diwajibkan zakat, kemudian haji, semua cerita di mana? Di Madinah. Jadi tahap dia berbeza. Sebab tu dalam Quran tu kita tengok kita ada 114 surah. Yang turun di Mekah paling banyak 86. 86 surah turun di Mekah. Lagi 28 turun di Madinah. Baik. Tuan-tuan kalau tengok kebanyakan surah pendek-pendek semua turun kat Mekah. Surah pendek-pendek kan, macam juzuk Ammar tu semua turun kat Mekah. Kalau surah panjang-panjang banyak turun di Madinah. Kenapa surah di Madinah surah panjang-panjang? Pasal surah di Madinah ni cerita dia detail. Bab apa? Bab negaranya, bab puasanya. Dia semua panjang-panjang tu. Dia cerita bab hukum hakam. Di Mekah lebih kepada cerita bab akhirat, cerita bab akidah tuan-tuan. Cerita bab ancaman neraka, nikmat syurga, cerita bab keesaan Allah. Itu sifat-sifat surah tu turun di Mekah. Dia nak membina tapaklah tauhid. Setiap masa baik. Kemudian dakwah di Mekah dapat dibahagikan pada 3 tahap. Di Mekah pula walaupun tahap yang pertama Mekah Madinah, tahap Mekah tu pun ada 3. 3 tahap. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kira-kira 3 tahun. 3 tahun senyap-senyap. Nabi tak terus tuan-tuan. Nampak ni strategi lah tuan-tuan. Nabi tak terus serbu tuan-tuan. Walaupun Nabi ni tuan-tuan Allah Ta'ala jamin perlindungan, tapi Nabi juga kena usaha. Nabi waktu perang Allah Ta'ala sebut wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada musuh. Maksudnya musuh tak boleh bunuh Nabi dan musuh tak boleh hentikan dakwah Nabi. Tapi bila pergi perang, Nabi pakai baju perang tak? Pakai topi besi, berantai lagi. Usaha ada tuan-tuan. Walaupun ada jaminan daripada Allah, bukan makna tak ada usaha. Usaha ada. Fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang yang ada fikiran, ambil pelajaran. Jadi otak kita. Itu Nabi dalam perancangan perang, Nabi merancang dan ada strategi dia tuan-tuan. Sama sini Nabi mula-mula senyap-senyap dulu. Secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Yang kedua dakwah secara terang-terangan di tengah-tengah penduduk Mekah. Ia dimulakan sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Yang ni terang-terangan kepada penduduk Mekah. Yang ni saat yang paling berat lah. Saat yang paling getir, saat yang paling berat masa ni. Pasal Nabi dakwah secara terang-terangan. Masa ni barulah dihentam habis-habisan. Mula-mula masa dakwah sembunyi tu orang kafir Quraisy tahu. Tapi dia biar. Mula-mula tuan-tuan. Dia pun tahu Nabi berdakwah secara sunyi tu. Ada je dia pun tahu. Tapi dia biar. Pasal apa dia biar? Pasal antara sebabnya Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah ni, Syu'b, Utbah, Syaibah, mereka ni anggap dakwah Nabi ni dakwah yang tak ada apa. Dakwah ni akan lingkup, gitulah. Dakwah ni takkan berjaya, pelik pada orang. Sebab tu mula-mula Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, dia berbiang ni dakwah yang sia-sia. Takkan menang pun dakwah ni. Tapi tuan-tuan, dakwah ni akan menang. Betul tak? Kok mana pun akan menang. Malah Islam juga akan menang. Bukan sekadar dakwah Nabi akan menang,
Malah akidah yang dibawa oleh Nabi dengan para sahabat akan sentiasa menang sampai hari kiamat. Sampai bila-bila tuan-tuan? Kan adalah hadis Nabi sebut, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan adalah sentiasa di kalangan umatku satu golongan yang menang. Akan ada tuan-tuan, mesti setiap masa, setiap zaman akan ada satu kelompok yang sentiasa menang sampai datanglah ketetapan Allah hari kiamat. Makna dia apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok sejarah Islam tuan-tuan. Yang pertama, akidah yang dibawa oleh Nabi dengan para sahabat disebut ahli sunnah wal jamaah. Itu pun nama ahli sunnah wal jamaah tu. Itu akidah yang dibawa oleh Nabi dengan para sahabat. Daripada zaman Nabi sampai hari ini, akidah ahli sunnah wal jamaah akidah majoriti, tak pernah minoriti. Walaupun tuan-tuan bila kita baca dalam sejarah, dulu pernah dikuasai oleh Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah bunuh, dikatakan 20,000 kot ulama yang dibunuh kerana diminta fatwa Quran makhluk. Siapa tak terima bunuh. Tapi Mu'tazilah pun tenggelam tuan-tuan, hilang. Yang kedua, sama juga Syiah. Dia pernah berkuasa tu, kerajaan Fatimiyah, sampai di Mesir dulu, di Masjid Al-Azhar kan yang tertua tu. Yang buat Masjid Al-Azhar tu Syiah lah, untuk menyebarkan Syiah. Tapi sekarang tuan-tuan tengok Masjid Al-Azhar melahirkan banyak ulama ahli sunnah wal jamaah, padahal benda dia lain. Pada zaman kerajaan Fatimiyah juga, sebuah kerajaan yang berada di Mekah Madinah, dia keluar pada kerajaan Abbasiyah, dia walak pada Fatimiyah. Makna dia secara langsung kerajaan di Mekah Madinah tu walaupun ahli sunnah wal jamaah, tapi dia bertaat pada Fatimiyah. Mekah Madinah di bawah, secara tak rasmiah, di bawah kerajaan Fatimiyah, Mekah Madinah. Jadi tuan-tuan, kalau di masa di Mesir tu, kita tahulah Syiah ni dia benci para sahabat Nabi dengan isi Nabi. Depa punya nak kempen lah supaya apa? Umat Islam ni benci kat sahabat Nabi dengan isi Nabi. Kempen depa lagu mana? Sampai di pintu-pintu kerajaan Fatimiyah ni, siapa hina Sayyidina Abu Bakar dapat duit, dapat sekian dan sekian. Siapa hina Sayyidina Umar dapat sekian dan sekian. Sebab berkempen tuan-tuan. Macam kita di Krian kan ada sebagian ni apa? Berkempen kan. Duk diam, duk kempen, kerja sia-sia tuan-tuan. Takkan berjaya pun usaha tu. Jadi tuan-tuan, duk berkempen sampai tahap tu. Sekarang tuan-tuan kita tengok, tetap majoriti umat Islam yang ada kat dunia ni hampir 1.7 bilion, lebih 1 bilion ahli sunnah wal jamaah. Majoriti umat Islam sayang sahabat Nabi dan isi Nabi. Dakwah yang sia-sia, tak berjaya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tengok umat Islam ni, dia jatuh kok mana pun dia tak melingkup tuan-tuan. Dulu ada kerajaan Bani Umayyah, jatuh naik Abbasiyah. Jatuh Abbasiyah, naik ada Bani Umayyah di Andalus. Jatuh di Andalus, naik Turki Utsmaniyah. Makna dia di dunia ni tuan-tuan, takkan ada satu saat Islam tu lingkup. Mungkin Islam lingkup katakanlah di sebuah negara, Islam kuat di negara lain. Kalau di negara tu Islam lingkup, negara lain Islam kuat. Ada macam tu tuan-tuan. Sampai hari kiamat begitu. Allah Ta'ala jaga Islam ni. Sebab tu tuan-tuan jangan risau bab Islam ni. Kita kena risau kita yang tak bersama dengan Islam. Itu yang betul. Islam ni Allah Ta'ala jaga Islam. Kok mana pun tuan-tuan. Kalau seluruh orang manusia atas dunia ni tak membela Islam, Allah Ta'ala akan lahirkan golongan yang membela Islam. Kita pun tak sangka. Tuan-tuan buka di YouTube, Murtad vs Mu'allaf. Murtad 3 orang ni doktor PhD kat Indonesia. Semua doktor PhD, asal Islam masuk Kristian. Salah seorangnya tanya apa sebab masuk Kristian. Dia mimpi jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata masuklah Kristian. Dia pun masuk Kristian. 3 orang ada PhD lawan dengan Mu'allaf. Mu'allaf ni asal Kristian masuk Islam. Yang Mu'allaf ni seorang pun tak ada PhD. Kita tengok, bila orang Islam tinggal kat Islam, ada orang nanti yang bukan Islam, dia masuk Islam, dia jadi pembela Islam yang cukup hebat. Islam takkan sunyi daripada orang yang membela dia. Sebab tu kita tengok kat dunia ni kan, boleh jadilah ada umat Islam yang teruk, tapi Turki Islam sangat kuat. Dubai, Emirates kuat, tapi itulah tuan-tuan, mewah lah pula, betul tak? Ghalid dengan kemewahan. Saudi kuat, Pakistan kuat tuan-tuan. Mungkin ada umat Islam di negara-negara belah Afrika, ataupun umat Islam di India, Kashmir, ditindas di Palestin, tapi ada di negara lain Islam kuat. Kalau ditakdirkan Allah Turki jatuh,
Sebab ni Turki umat Islam paling kuat, tenteraan Turki lah, dan ekonomi. Katakan Turki jatuh, akan naik negara Islam yang lain. Dia begitu tuan-tuan. Dia takkan ada bila jatuh sebuah negara Islam, tak ada negara Islam yang lain tuan-tuan. Tak, mesti ada. Jadi tuan-tuan, Nabi ni walaupun dijamin, Nabi juga merancang. Baik. Kemudian dakwah, kemudian ini yang kedua lah, dakwah di dalam Mekah. Ni. Yang ketiga, dakwah di luar Mekah dan penyebarannya lalu dimulakan dari tahun ke-10 dari nubuah hinggalah hijrah ke Madinah. Yang ketiga ni dakwah di luar. Ni cerita ni tuan-tuan penat dah tuan-tuan. Nabi berdakwah waktu sembunyi-sembunyi, tak banyak beriman. Waktu berdakwah terang-terangan pada tahun keempat kenabian sampai tahun ke-10, yang beriman tak ramai, sikit. Kenapa Nabi pergi dakwah kat luar? Pasal Nabi harap ada sinar di luar. Sebab tu tuan-tuan, kita tak sangka bantuan daripada Allah ni. Itu kena ingat, kalau kita bersama dengan Islam, kita berjuang kat Islam, jangan duk lorak bila nak menang lah, bila kita laksanakan Islam. Betul tak? Kok mana pun Islam akan menang, Islam akan merintah, tak boleh lari dah tuan-tuan benda tu takkan lari dah, mesti akan berlaku tuan-tuan. Sama ada kita bersama Islam atau tak bersama Islam, Islam akan menguasai dunia. Nanti keluar Imam Mahdi, Nabi Isa alaihi salam dan sebagainya. Baik, jadi tuan-tuan, kenapa Nabi keluar dakwah? Nabi mula-mula keluar dakwah ke Taif tuan-tuan. Taif. Pasal Nabi tengok orang di Madinah, di Mekah ni tak ramai beriman. Nabi fikir tuan-tuan, kita usahalah. Taif ni jauh tuan-tuan, lebih kurang 90 km. Di negeri yang sejuk, banyak buah. Tentang kalau pergi Mekah, pergi Taif, dia banyak buah yang subur lah, Bani Saqif di situ. Jadi Nabi jalan kaki daripada Mekah, jalan kaki ke Taif. Dalam perjalanan tu jumpa orang dakwah, beriman pada Allah, sebutlah la ilaha illallah. Dalam perjalanan 90 km jalan kaki tu, Nabi usaha tuan-tuan. Maknanya Nabi ni tak duduk saja tuan-tuan, betul tak? Tak duduk saja berdoa bagi mereka beriman dapat hidayah, tak. Nabi usaha. Malah pak saudara Nabi Abu Talib, Abu Lahab tak beriman. Jadi dalam perjalanan tu Nabi terus pergi sampai ke Taif, duduk di Taif saat sampailah Nabi kena lempak dengan batu. Kena hambat dengan batu tuan-tuan. Keluar Taif. Nabi usaha tuan-tuan, tapi seorang pun tak beriman. Duduk 10 hari di Taif, siapa pun tak beriman. Kena lempak dengan batu pula tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu ni tuan-tuan, Nabi ni usaha sungguh. Usaha all out tuan-tuan. Bukan duduk saja tuan, duduk saja. Macam kita tengok sekarang lah tuan-tuan, kadang-kadang malu lah sikit. Pendakwah Kristian kan, masuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah masuk pergi orang asli kan, Geri, Lenggong, pendakwah Kristian masuk daripada Jepun, Korea Selatan antaranya aktif lah. Ada satu orang yang bagi tahu saya lah, duduk di Krian kat lah, ada banyak keluarga yang dah Islam, orang asli tu, datang pendakwah Kristian ni daripada luar, terutama Korea Selatan lah. Dia pun duit banyak tuan-tuan. Antaranya syarikat lah. Dulu syarikat apa yang jadi isu tu, yang bagi dana kepada syarikat daripada Korea. Jadi tuan-tuan, dia pemain dakwah. Ada keluarga orang asli tu, yang banyak keluarga tu daripada Islam semua jadi Kristian. Tinggal 5 keluarga yang masih kuat iman. Kristian mai bagi estro, bagi duit, bagi kesenangan, bagi bantuan, lama masuk Kristian. Yang 5 orang ni tuan-tuan terpaksa, ni cerita kat Lenggong, terpaksa buka kampung di sebelah pula. Tak mau duduk dengan kawan-kawan mereka yang dah jadi Kristian. Ada satu orang tuan-tuan, orang perempuan, orang Islam pergi dakwah di Afrika. Jumpa seorang pendakwah Kristian, umur 70 lebih. Tanya berapa lama duduk dekat Afrika, dia kata pada umur 20-an. Daripada umur 20-an, dia duduk di Afrika sampai umur 70 lebih. All out tuan-tuan dakwah ni. Nabi SAW dalam berdakwah sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebahagian kadang-kadang orang Islam berdakwah, kita dakwah sikit dakwah sikit orang tak terima. Kadang-kadang kita hukum terus. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala dah tutup hati dia. Padahal heboh sikit dakwah tuan-tuan. Baik, jadi Nabi usaha sehabis mungkin tuan-tuan. Sampai yang di Taif ni Nabi berjalan 90 km
jumpa orang berdakwah semua tak beriman. Sampai di Taif duduk 10 hari dakwah, semua orang tak beriman. Lepas tu kena hambat dengan batu sampai berdarah kaki Nabi, bertakung darah dalam kasut Nabi. Dan Nabi berdoa kan, Nabi tak pernah salahkan Allah. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Nabi doa, ya Allah, aku berdoa, aku mengadu padamu lemahnya diriku, wa qillati hillati, tak pandai aku ni berdakwah. Nabi nampak sendiri tuan-tuan, tala diri sendiri. Berapa ramai tuan-tuan kadang-kadang dia sakit sikit, dia minta doa tak dapat, tak mabul pun, baru sikit minta doa tuan-tuan. Nabi Ayub 18 tahun tuan-tuan. Nabi Musa dengan Nabi Harun 40 tahun minta dia hancurkan Firaun, 40 tahun baru hancur Firaun. Ini Nabi Musa tuan-tuan. Nabi ni tuan-tuan dah usaha habis, doa dah, orang tak beriman semua, Nabi salahkan diri sendiri. Wahwani 'alan nas, dan hinanya aku di mata manusia. Nabi tengok diri sendiri. Macam tu kita tuan-tuan. Kalau kita meniaga nasi lemak, kita berdoa pada Allah, dah tawakal apa semua, meniaga nasi lemak tak laku. Jangan terus salahkan Allah tuan-tuan. Betul tak? Apa ni dah doa apa semua begini. Betul tak? Ada orang kadang-kadang komen macam-macam. Nanti dulu boleh jadi nasi lemak hang tak sedap. Betul tak tuan-tuan? Macam tu cara fikir Boleh jadi aku punya sambai pedas sangat, siapa nak makan? Betul tak? Modify, bagi manis sikit. Betul tak kan? Manis pedas. Tengok tak laku juga. Boleh jadi tempat strategi. Betul tak? Cari tempat strategi sikit. Dapur tempat strategi tak jadi juga. Tengok muka lain cermin, boleh jadi muka masam ya. Betul tak? Muka masamnya siapa nak pergi beli? Sungguh tuan-tuan. Saya dulu di Kuala Lumpur ada 2 kedai dalam UM tu, UC Melaya tu. Satu kedai ni memang laris, laku sungguh. Dia kedai dia sebelah-sebelah tuan, bangunan yang sama, sebelah-sebelah. Sebelah kedai dia tu memang tak laku. Walaupun dia masak macam-macam, saya pun heran, orang tak ada. Kedai sebelah ni padahal duduk sebelah-sebelah. Kedai sebelah ni dengan India, Cina, Melayu punya penuh. Kedai dia ni tak ada orang. Lepas tu tokai kedai ni pun kata lah, orang sebelah ni guna sihir. Sebab orang main kedai saya tak nampak, tu yang tak main, padahal duduk sebelah-sebelah. Dia duduk cerita lah, kawan ni guna sihir, duduk cerita ke orang lah, sebarkan. Orang nampak kedai dia tutup, tak apalah, kami pun pergi lah kedai dia, sejak try betul ke kena sihir. Pergi kedai dia, memang sungguh kami pergi tak ada orang pun. Sebelah tu ramai orang, pergi kedai dia minta order makanan, Allahu Akbar, nak dekat sejam baru sampai. Patutlah orang tak main. Dia dah tuan-tuan, mana tak kena cek balik lah tuan-tuan. Allah berikan akal kepada kita untuk kita berusaha, betul tak? Dengan usaha tu kita dapat pahala. Sebab nak bagi pahala lah, kita usaha, betul tak? Mula-mula berniaga macam ni tak laku, kita sabar, dapat pahala. Kita usaha lagi, usaha dah cari rezeki, dapat pahala lagi. Sabar kalau tak laku, pahala lagi. Pahala sampai nak berjaya tu pahala semua. Tuan-tuan tahu Michael Jordan, legenda apa? Bola apa tu? Bukan bola tampak, bola keranjang lah. Dia pun semua Michael Jordan. Orang puji Michael Jordan ni, dia ni antara orang yang paling berjaya dalam sukan tu. Anggap legenda lah Michael Jordan ni. Dia kata orang anggap nampak kejayaan saya ya. Selama karya saya ni, dia jadi orang yang hebat bermain bola keranjang ni, 9,000 kali bola yang saya baling tak masuk. 9,000 dia kira tuan-tuan. Selama dia menjadi pemain yang hebat, legenda lah tuan-tuan, 9,000 kali dia baling bola tak masuk, orang tak nampak pun. Sama Toyota kan, kita duk pakai kereta Toyota Jepun punya tu, orang duk nampak kerja, dia sebut orang nampak kejayaan dia, padahal dia gagal punya banyak tuan-tuan sebelum nak berjaya tu. Itulah Islam tuan-tuan, itu nilai Islam. Ini kita baru sikit usaha, Tuhan saja tak mau bagi kat aku lah. Dandan terus tuan-tuan. Dia mula nak menyalahkan takdir. Dia mula nak menyalahkan Allah, pasal bagi dia sakit, pasal bagi dia rezeki dia kurang. Bukan ke situ. Kita kena usaha, betul tak kan? Fikirlah kat mana yang tak kena usaha tuan-tuan. Tengok orang buat KFC tu kan, mati dah pun. Kena Kentucky tu.
Yang muka dia tu kan, PKFC ada muka tu kan, dia lah tu. Dia usaha nak buat KFC tu 500 kali. Dia pernah nak bunuh diri 2 kali, masa muda dan masa tua. Tapi dia dalam tentera dulu, dia pandai masak. Dia fikir masa dia umur 70-an ke 60-an, dah tua kan, 60-an, dia fikir aku ni pandai masak, dia kata. Selama hidup 60 tahun tu, dia hidup susah, 2 kali nak bunuh diri. Tapi dia fikir, aku ni nak buat pakai, aku ni pandai masak. Apa kata aku masak, aku jual. Dia buat resipi ayam KFC tu. Tapi dah buat ayam KFC, nak jual, modal tak ada. Modal nak buka kedai tak ada. Dia tak ada modal nak buka kedai. Dia minta kedai tolong jual. Dia masak lah. Dia pergi kat kedai, dia kata dia masak, tolong jual lah. Tuan-tuan, kedai yang pertama tolak, kedai yang kedua tolak. Iyalah, mana ada orang makan lauk? Betul tak? Kan makan lauk ayam je tuan-tuan. Kedai pertama tolak, kedai kedua tolak, kedai ketiga tolak. Dia berjalan tuan-tuan ratusan kilometer, kedai ni tak mau, kedai ni tak mau, kedai ni tak mau. Kita tuan-tuan kalau pergi 5 kedai, memang saja orang tak suka ni, betul tak? Kita terus macam tu. Tapi dia tak. Dia terus pergi, dia travel ke satu tempat, Adalah satu kedai yang ke-500. Kedai yang ke-500 itu lebih kurang. Yang ke-500 tu dia kata tak apa, kita try. Guna kedai dia, tapi yang masak se-Kentucky tu lah, yang gamak dia dekat KFC tu kan, dia masak. Tak apa, kita try, dia kata. Try tuan-tuan tengok kat dunia mana tak ada KFC. Mesir, Turki semua ada KFC tuan-tuan. Tuan-tuan siapa yang tak pernah makan KFC? Takkan tuan tak pernah makan Kampung Selamat ada KFC? Tu kat highway kan, highway. Bayangkan tuan, tapi dia sebelum dia meninggal tu dia jual dah. Dia dah jual saham dia. Padahal dia pernah cuba nak bunuh diri 2 kali. Tapi dia guna akal sikit. Itu tak ada fikir. Aku ni boleh masuk ni, try. Ya ni Allah Ta'ala suruh ni. Fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang yang ada akal, ambil pelajaran. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fikiran semua akan ditanya. Buat apa? Sebab tu kita bila kita berniaga, kita buat kerja, kalau tak jadi jangan terus ni saja Allah Ta'ala tak bagi ni. Bukan. Betul tak tuan-tuan? Mesti ada cara tuan-tuan, kena usaha lah tuan-tuan. Baik. Saya lepas kuliah di Masjid Selinsing, dia pun bawa saya pergi kedai roti canai. Nak pergi kedai abang jauh sangat. Kedai dekat kedai Selinsing lah. Ada satu kedai roti canai tu memang laku sungguh. Laku sungguh tuan-tuan. Dia berkata sedap Ustaz kedai roti canai ni. Tak jauh daripada Masjid Amin Selinsing tu. Nak ke mana? Nak ke Sungai Perotan tu kan. Kedai yang pertama belah kanan. Bila saya makan betul, kuah dia pun sedap. Dan roti dia, kalau macam abang, crispy, lain sikit. Yang ni dia buat lembut tuan-tuan. Lembut betul roti dia. Lembut, selembut-lembutnya. Sampai orang kata, Ustaz, roti dia ni kalau Ustaz simpan sampai ke malam lembut. Dia mesti ada rahsia dia. Betul tak? Ada rahsia dia. Kenapa ada kedai roti canai sebelah tu tak apa nak jadi? Pasal tak apa sedap lah macam tu tuan-tuan. Pasal tak apa sedap lah. Sebab itulah kita kena usaha lah. Betul tak? Usaha, doa tawakal. Tak jadi usaha lagi. Setiap usaha tu semua dapat pahala. Kemudian dakwah di Madinah akan dibincangkan satu perinci di bahagian lain. Baik, kita tengok tahap pertama tuan-tuan. Tahap pertama, jihad untuk berdakwah. 3 tahun dakwah secara sembunyi, 3 tahun senyap-senyap. Ini strategi tuan-tuan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab. Di situlah terletaknya Kaabah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan oleh bangsa Arab. Sebelum tu, kalau tuan-tuan ingat, bangsa Arab ni dia memang Islam asalnya. Sebab tu kita akan tengok antara ciri-ciri dia. Pertama, dia pun buat haji kan. Dia pun buat haji. Dan dia pun berkorban tuan-tuan. Memang ni sebelum Nabi berdakwah, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, dia pun dah mai haji ni. Daripada Madinah mai, daripada Yaman mai. Macam mana dia pun ada amalan haji ni? Asal Islam. Dia pun ada apa? Kemudian ada sebahagiannya yang solat 2 waktu. Kemudian ada menghormati apa? Tetamu, jaga silaturahim. Ini semua nilai Islam. Arab asalnya Islam, iaitu ajaran Nabi Ismail. Tapi sebelum kelahiran Nabi SAW, ada satu orang yang merosakkan. Nama dia Amr bin Luhai.
Amr bin Luhai, dia yang merosakkan ajaran Nabi Ismail. Islam yang dibawa oleh Nabi Ismail telah dirosakkan oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ni pendek ceritanya tok lebay lah tuan-tuan, kita kata. Dia orang Mekah yang bagus. Orang kagum dengan dia, baik dengan orang respect dia lah, macam tok lebay lah kita, betul tak? Kadang-kadang kalau di kampung tuan-tuan ni, walaupun dia bukan ustaz, tapi kalau dia jenis main masjid, suka tolong orang, kadang-kadang kita panggil dia tok lebay kan, betul tak kan? Bagus lah. Ataupun pak lebay, betul tak kan? Pak lebay ni orang bagus lah. Jadi dia ni lah yang pergi ke Syria. Dia tengok orang Syria sembah berhala. Dia tengok menarik lah sembah berhala ni. Dia ambil berhala bawa balik ke Mekah. Asalnya penduduk Mekah sembah Allah, jadi sembah berhala kerana dia. Mula-mula dia kata apa? Sembah Allah melalui berhala tu, perantara. Kalau semayang ni tak ada berhala, macam takfil lah, takfil. Itu yang dia buat berhala. Sampai ada 360 berhala di Kaabah. Kaabah ada 360 berhala. Mula dia yang buat rosak adalah Amr bin Luhai. Sebab tu Nabi SAW tengok Amr bin Luhai ni dalam neraka, sedang mengheret-heret berhala. Berhala dia tu, dia heret-heret dalam neraka. Baik. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka bertambah sulit dan berat. Sulit dan berat lah, pasal dah terlalu teruk. Dah sampai bunuh anak perempuan dan sebagainya. Ini memerlukan kemahuan yang tinggi dan semangat yang tinggi untuk mengatasi segala musibah dan kesulitan. Kena semangat tinggi lah. Jadi dalam keadaan ini, tindakan yang paling bijaksana memulakan dakwah secara sembunyi-sembunyi agar penduduk Mekah tidak terperanjat kerana tiba-tiba sahaja menghadapi sesuatu yang menyulitkan. Macam tu. Nabi dengan fikiran dia, mula-mula kena diam supaya orang Mekah tak terkejut. Dakwah terkejut lah tuan-tuan, dah lama semua berhala. Jadi senyap-senyap dulu. Supaya ada apa? Supaya dah ada gambaran awal tuan-tuan, dah ada sokongan awal. Baik, kemudian sahabat pertama, ada peringkat awal. Pada peringkat awal Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam kepada orang yang paling hampir dengannya, iaitu anggota keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Melalui dakwah ini baginda menyeru mereka kepada Islam. Malah Rasulullah SAW juga menyeru kepada siapa sahaja yang baginda memang telah kenal mereka, dan mereka juga mengenali Nabi SAW secara baik dengan menitik beratkan kejujuran dan kelurusan baginda. Dan tuan-tuan pun tahu Nabi sebelum Islam orang kenal Nabi Al-Amin. Maknanya dia Al-Amin yang benar ataupun yang amanah. Sehingga kan Nabi SAW sebelum berhijrah ke Madinah masih lagi ada barang orang musyrikin dekat Nabi. Orang musyrikin dia pun tak beriman pada Nabi, tapi dia pun yakin tak ada orang paling percaya kat Mekah ni melainkan Nabi SAW. Nabi digelar Al-Amin tuan-tuan kerana tak pernah pecah amanah dan tak pernah menipu. Agak-agak lah tuan-tuan, kita yang ada dalam masjid ni lah, siapa yang tak pernah menipu tuan-tuan? Tak pernah menipu langsung. Walaupun sikit. Angkat tangan tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan, kalau tak ada langsung. Daripada kecil lagi. Nabi daripada kecil tak pernah menipu. Kadang-kadang kita ni menipu tak melawak. Melawak kita tipu. Nabi tak melawak tipu. Contohnya kawan kita baru beli motor Y16. Y16. Kita melawak dengan dia, "Weh, motor hang tadi terbalik hang tahu tak?" Kita saja bagi dia apa? Gelabah. Padahal tak terbalik pun. Hang tahu motor hang terbalik tadi, kawan kita gelabah. Aku saja perkenang. Tipu lah tu. Tipu lah tu. Melawak habis tipu. Nabi tak melawak tipu. Lawak Nabi pun, Nabi melawak habis betul. Sampai macam tu lah. So orang panggil orang yang benar. Kita selalu yang melawak tipu ni, betul tak? Dengan anak pun tak boleh. Dengan anak, Nabi SAW tengok ada satu orang perempuan, dia panggil anak dia. Kemudian Nabi tanya, buat apa dia panggil dia? Dia kata dia panggil dia nak bagi sesuatu ke anak dia. Nabi SAW tanya, bagi tak? Dia kata bagi. Kata Nabi SAW, kalau lah hang panggil anak hang tu dia mai dan hang tak bagi, hang ditulis di sisi Allah tipu. Tipu. Kita kadang-kadang kan tipu anak, betul tak kan? Janganlah nangis, nanti ayah bawa naik motor, dah sebulan tak bawa pun. Tipu tuan-tuan. Tipu. Itu ditulis sebagai tipu. Kadang-kadang kita kata tak apalah, tak apalah, tak payahlah naik motor dengan ayah, nanti ayah beli Ferrari kan. Bila ayah nak beli Ferrari, tipu tuan-tuan. Anak tak tahu, tipu. Ditulis di sisi Allah, tipu. Nabi sekecil-kecil tu pun Nabi tak tipu. Itu yang panggil Al-Amin tu. Senang kata ni saya ke tuan-tuan ke,
Kalau siapa yang kata saya selama saya hidup ni Ustaz, saya tak pernah tipu, maknanya dia hang penipu. Tidak kan? Itu mana hang memang penipu. Ada ya kadang-kadang kita tak sedar kita tipu. Betul tak tuan-tuan? Baik, tapi kadang-kadang ada masa kita wajib tipu. Ada masa tak kita wajib tipu tuan-tuan? Ada. Nah, wajib tipu. Contoh, kita contohnya lah, kita jaga sepadan. Betul tak kan? Komando ke, musuh tangkap kita. Musuh tanya kita, bagi tahu berapa kekuatan. Kita pun terfikir aku ni tak boleh tipu. Okey, kekuatan tentera aku ada sebelah. Matilah tuan-tuan. Kat sini kami letak kereta kebai, kat sini anti pesawat, kat sini apa dia? Matilah lagu tu. Tentera yang kena tangkap tak boleh bocorkan rahsia. Dia mati lah. Rahsia tak boleh bocor. Siapa bocor rahsia negara, hukum dia bunuh. Semua negara sama tuan-tuan. Dia panggil pengkhianat negara. Siapa yang bocor rahsia negara, ketenteraan negara dan sebagainya, hukum dia bunuh. Dalam Islam pun bunuh. Ni khianat tuan-tuan. Orang yang khianat pada negara, memang hukum dia bunuh. Baik, sebab tu masa tu dia boleh tipu lah. Sama ada dia tipu macam mana? Bagi tahu siapa bos hang, betul tak kan? Bos hang duduk kat mana? Tak tahu tipu, betul tak kan? Dia tahu, bila kita tak tahu, tipu dia tu memang kena tipu kan? Wajib tipu masa tu. Ataupun contohnya lain lah, kita duduk rumah kita, ada orang lari masuk rumah kita. Dia berkata, tolonglah, ada orang nak bunuh aku. Lepas tu mai orang yang nak bunuh tu bawa senapang. Dia tanya, ada nampak orang lari sini tak? Ada di bawah tu. Matilah dia. Kita kena tipu lah. Betul tak kan? Tak ada. Kena selamatkan nyawa dia. Baik. Contoh yang kedua, yang apa? Sunat tipu. Bukan macam cerita Peramli tuan-tuan lah. Kita pernah beli yang tipu tu kan, sakit belah ni tuan-tuan, kaki dia pun balut sekali dengan sulak-sulak dia. Itu tipu, tak boleh. Itu tipu. Nak kata harus tu boleh lah kot. Ada tipu yang sunat. Sunat tipu ni lagu mana tuan-tuan? Sunat tipu ni kalau kita nak bagi elok antara dua orang dan tak dianggap tipu. Betul tak? A dengan B bergaduh, A kutuk B. Kita duduk dengan A duduk kutuk B. Tengah A duduk kutuk B, B lalu. B tengok, A ni mesti kutuk aku lah. Kita pun dah sembang dengan A, kita pun jalan-jalan jumpa B. B kata, hang sembang apa dengan A tadi? Takkan kita jujur pun. A kata, hang ni pangai teruk, muka macam buruk mak ye. Perang lah tuan-tuan. Jadi nak buat lagu mana? Kelentong. Tak ada apa lah. A tu dia sebut pasal padi dia tadi, padahal memang kutuk kawan tu pun. Tapi kita datang sini banyak jujur, betul tak kan? Kita memang suka jujur datang sini, suka bagi orang bergaduh, betul tak kan? Dia kata hang macam-macam, bergaduh lah tuan-tuan. Kalau boleh kita cakap apa lagi? A tu sebenarnya kita tipu. A tu sebenarnya dia bukan marah kat hang pun. Dia pun rasa bersalah dengan hang, dia nak minta maaf tapi dia segan, betul tak? Kita tipu tuan-tuan. Bila kita jumpa A, kita kata agak B tu tak marah dengan hang pun. Tapi itulah kadang-kadang berbeza pandangan, dia rasa bersalah dengan hang. Betul tak? Tapi nak minta maaf segan. Dua-dua jadi baik. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau kita yang dua orang tengah ni, kita pergi jumpa B, A kata hang macam-macam, hang ni perangai huduh, dia rasa nak tumbuk muka hang. B pun kata tak apa, aku nak terajang dia lagi. Kita pun pergi sampai dekat A. Lagi baru ni jadi dekat Krian tuan-tuan. Surau ni nak buat program majlis kuliah lah. Tapi ustaz tu memang tak ada tauliah. Jadi saya ada tauliah tuan-tuan lah. Tuan-tuan risau pula. Bila tak ada tauliah, kalau orang report memang kita tak dapat buat. Itu undang-undang dia begitu. Macam baru ni Dr. Mazhar, Dr. Rora kan di Kelantan kan, dia pun nak buat. Tapi orang komplain, dia tak ada tauliah, tak boleh jalan. Dia undang-undang dia begitu. Ustaz yang dia nak panggil daripada Indonesia memang alim pun. Pejabat mufti panggil, jabatan agama panggil, tapi undang-undang tak ada tauliah, tak boleh ngajak. Itu undang. Bukan soal ilmu, soal undang-undang dia begitu. Yang seorang ni dia suka tunjuk kuasa. Dia pengurusi masjid. Dia anggap pengurusi masjid ni kontrol surau bawah dia, betul? Dia anggap begitulah. Dia anggap lah. Jadi pengurusi masjid, surau bawah dia semua dia kontrol. Dia pergi kat surau tu, dia marah dia. Jangan buatlah pumpang. Yang dalam surau tu pun balas balik. Dia masuk dalam surau tu, pengurusi masjid ni lah, dia pergi tumbuk jemaah tu. Tapi dia silap lah. Pasal jemaah ni dulu masa muda gangster tuan-tuan. Gangster, polis pun kenal dia. Dia memang gangster. Bukan gangster kampung, gangster satu Malaysia. India ada, China ada, kongsi gelap. Ni aku masakan kongsi gelap memang dia potong orang punya tuan-tuan.
Dia pergi tumbuk gangster tu. Gangster tu umur 60 lebih lah. Dia baru 50 lebih kot. Dia tumbuk gangster. Hang silap ni, gangster ni memang kaki pukul. Betul tak? Badan keras punya, pukul orang. Muda-muda memang pukul orang. Sekali ditumbuk tak jadi apa tuan-tuan. Gangster tu tampak terlentang tu. Kesian tu nak bom terlentang. Lepas tu dia rasa tak boleh lawan, dia pergi cari kursi nak katok. Gangster tu kata apa? Ni bekas gangster lah tuan-tuan. Dia taubat lah. Dia kata tak apa, lepas dia, tak apa. Saya tahan. Lalu dia pun lari. Dia lari pergi ke balai polis, report. Padahal dia yang salah, betul tak? Yang pergi masuk, pergi tumbuang lah salah. Tapi disebabkan dia rasa terancam lah, dia takut. Polis tu kata, polis India, dia kata hang ni berani buat dia. Ni dalam kawasan Teping, Krian ni tak ada orang berani buat dia. Hang patut beruntung oh, dia tak pukul hang betul-betul sebab dalam surau. Polis India tu kata hang beruntung lah dia tak bubuh hang sungguh-sungguh. Lalah malu tuan-tuan. 2 kali malu. Kat balai polis malu, dalam surau pun malu. Ni gangster tak kena pasal tuan-tuan. Tapi yang tumbuk orang tu pengurusi masjid tuan-tuan. Adalah masjid tuan-tuan. Saya tanya kat pakcik tu lah, yang gangster tu lah, yang taubat lah. Saya kata sakit tak kena tumbuk? Ustaz rasa macam kapas ustaz ni. Yelah hang tak pernah tumbuk orang. Hang tumbuk mana nak rasa. Kalau orang yang main boxing tu, sekali dia bagi tuan-tuan, memang out tuan-tuan. Knockout terus tuan-tuan. Kalau dia bagi, memang dia tu kerja dia tumbuk. Kita kalau bukan main boxing, janganlah pergi try lawan orang boxing tuan-tuan. Bagi tahu awak lah. Jangan try lah tuan-tuan. Jangan tunjuk pungui lah. Sekali dia pam, sekali dia bagi, memang go terus tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian jadi dia perkenal Nabi dengan orang yang baik lah. Saya teruskan sikit tuan-tuan. Mereka menerima baik seruan baginda kerana mereka sama sekali tidak sangsi akan keagungan diri Nabi SAW dan kejujurannya. Dalam tarikh Islam mereka dikenali sebagai as-sabiqun al-awwalun. Ni orang yang mula-mula masuk Islam tuan-tuan. Orang yang paling awal masuk Islam. Orang terdahulu dan pertama masuk Islam. Mereka itu adalah ini tuan-tuan Sabiqun al-awwalun ni yang paling hebat di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, antara yang paling hebat lah awal masuk Islam. Baik, yang pertama adalah mereka adalah isteri Nabi, Ummul Mukminin Khadijah. Ini yang pertama beriman, binti Khuwailid. Yang kedua, Zaid bin Harisah. Ini bekas hamba Nabi kan, syahid di medan Mu'tah. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak bapa saudara baginda, ni sepupu Nabi SAW, iaitu Ali bin Abi Talib. Kemudian Ali masih kecil dalam asuhan Nabi, dan sahabat karib baginda Abu Bakar As-Siddiq. Mereka masuk Islam pada hari pertama disampaikan. Yang saya sebut ni semua hari pertama Islam. Cuma siapa mula-mula beriman, khilaf lah. Ada yang kata mula-mula Khadijah, baru Abu Bakar. Ada yang kata Abu Bakar dulu, baru Khadijah. Sebab mereka hari yang pertama. Tapi kesimpulannya tuan-tuan, mereka ni hari yang pertama beriman. Cuma yang pertama beriman di kalangan perempuan Khadijah. Di kalangan perempuan yang pertama beriman Khadijah. Di kalangan orang dewasa Abu Bakar. Di kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar di kalangan orang dewasa, Sayyidina Ali di kalangan kanak-kanak. Sebab tu kalau orang kata Sayyidina Ali yang pertama masuk Islam, dia di kalangan kanak-kanak sebab dia kecil. Belum balik lagi, usia dia belum balik lagi. Sayyidina Abu Bakar yang pertama di kalangan orang dewasa. Khadijah binti Khuwailid di kalangan orang perempuan, orang yang pertama. Baik. Kemudian dia dihuraikan sikit siapa Zaid bin Harisah ni. Zaid bin Harisah ni adalah tawanan. Kemudian dijadikan hamba milik Khadijah. Kemudian Khadijah berikan kepada Nabi SAW, bagi pada Nabi SAW. Dan Nabi sangat sayang pada Zaid bin Harisah ni, sampai orang panggil Zaid bin Muhammad. Dia asalnya hamba, kemudian jadi hamba kepada Khadijah. Khadijah beri kepada Nabi SAW. Nabi bebaskan dia, dan Nabi cukup sayang dia, sampai orang panggil Zaid bin Muhammad. Dia Zaid bin Harisah, tapi sebabkan Nabi jadikan ni anak angkat Nabi tuan. Zaid bin Harisah lah anak angkat Nabi. Kerana sayangnya Nabi pada dia dan rapat dengan dia, orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad hilang nama bapa dia. Kemudian Allah Ta'ala turun ayat, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan bapa-bapa mereka, itulah yang paling adil di sisi Allah. Hatta bin pada Nabi Muhammad SAW pun tak boleh.
Kemudian ubah balik. Asalnya Zaid bin Muhammad, ubah jadi Zaid bin Harisah. Siapa-siapa yang ambil anak angkat, anak susuan, jangan ubah nasab. Nasab jangan ubah. Ada orang kadang-kadang dalam diam dia ubah nama, dalam diam dia ubah nama. Itu bukan anak dia. Dia buh bin pada dia. Tak boleh. Kena bin kepada bapa dia. Sebab itu bukan zuriat kita, bukan keturunan kita. Rosak nasab. Baik tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung di bahagian mana bang? Kemudian Abu Bakar. Baik. Jadi insya-Allah kemudian Abu Bakar, apa tanda di situ? Cukup sekadar itu, saya mohon maaf ada kekurangan dan sebagainya. Insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuman tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.